Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak belajar tentang tajuk Asma'us Sittah. Okey, Asma'us Sittah. Apa makna Asma'us Sittah? Kita selalu dengar orang yang belajar bahasa Arab ni, kadang-kadang kita dengar Asma'ul Khamsah. Yang ni Asma'us Sittah. Sebenarnya Asma'ul Khamsah dengan Asma'us Sittah ni perkara yang sama. Cuma dalam Asma'us Sittah ni ada penambahan lagi satu perkataan. Kalau asma' ni nama-nama, okey. Dia jamak, okey. Dia punya mufrad, dia punya singular dia ismun, plural dia asma'. Kan nama Allah kan Asma'ul Husna, tu kan nama-nama Allah. Baik, sittah ni 6. Itulah, iaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin, hanuki. Baik, apa makna semua ni Ustaz? Okay, jom kita tengok satu persatu. Abuka ni, dia yang kata Asma'ul Sittah ni, yang perkataan yang segaris ni. Abu, akhu, hamu, fu, zu, hanu. Ni yang kita nak fokus dalam tajuk Asma'ul Sittah ni. Adapun ka kat belakang ni, ka yang ni ilmin, yang ni ki. Yang ni kita boleh gantikan dengan perkataan yang lain. Tak buat, sabar sekejap. Tengok dulu apa yang saya nak sampaikan. Okey. Tengok pada mouse yang saya hover sekarang ni. Abun ni bermaksud ayah. Ayah, bapa. Cuma dalam bahasa Arab dia ada perkataan yang lain. Kita boleh guna perkataan abu. Cuma perkataan abu ni dia tidak boleh duduk seorang-seorang dia. Kita kena gandingkan dengan perkataan yang lain. Kalau hanya semata kita sebut ayah, so abun. Tetapi kalau kita nak kata ayah kamu, kan, dia ada bentuk yang lain. Ini sebab ni penting kita nak belajar tajuk Asma'ul Sittah. Okay, sekali lagi saya ulang, Asma'ul Khamsah dan Asma'ul Sittah sebenarnya adalah perkara yang sama. Cuma Asma'ul Sittah ada lagi satu penambahan perkataan, iaitu pada nombor 6 ni. Nanti saya hurai kenapa ada penambahan. Okey, saya huraikan perkataan ni di sini dulu. Abun artinya ayah, bapa. Kalau akhun ni dia saudara, ataupun kita kata abang, adik. Bahasa Arab ni abang ke adik ke boleh kita gunakan perkataan akhun. Cuma untuk abang kita kata akhun kabir. Adik akhun saghir. Akhun kabir tu besar, abang yang besar. Saudara yang besar, abang lah. Akhun saghir, saudara yang kecil, adik lah. Akhun. Akhun kalau dalam Asma'ul Khamsah disebut akhu. Asma'ul Khamsah, Asma'ul Sittah perkara yang sama, disebut akhuka. Akhu. Saya urai perkataan ni dulu. Nanti saya detailkan perkataan di sebelah sini. Akhun, akhu. Baik. Abu Zawji. Abu ni ayah. Sebenarnya Abu ni dah ambil perkataan di sini ni. Dan sebab perkataan ni ramai orang tanya. Bila belajar bahasa orang tanya, saya tak faham Ustaz Asma'ul Khamsah. Saya tak faham lah Asma'ul Sittah. Sebab tu tajuk ni, walaupun sebenarnya kalau kita belajar step by step, dia bukannya duduk di awal-awal. Belajar lama baru jumpa. Tapi saya awalkan dan saya cuba permudahkan. Abu Zawji, ayah. Zawj ni bermaksud pasangan. Tak kisahlah sama ada ayah di sebelah suami ke ataupun ayah di sebelah isteri ke, kan, pak mentua sebelah suami ke, pak mentua sebelah isteri ke. Abu Zawji iaitu hamu, hamuka. Okey. Jadi sikit saya nak balik ke atas. Kalau ayah ni, kalau kita nak kata ayah kamu, kita tak kata abu anta, kita tak kata abun ka, kan, kita akan kata abuka. Sebab tu penting belajar tajuk ni. Jadi saya nak urai dulu makna perkataan-perkataan yang bergaris ni. Akhun, saudara, abang ataupun adik. Abu Zawj, okey, bapa saudara. Bapa mentua, maaf, bapa mertua. Famun mulut. Jadi dalam Asma'ul Khamsah kita sebut fuka, mulut awak. Kau ni untuk lelaki. Kalau mulut orang lelaki perempuan, fuki. Okey. Tapi sebut elok lah, takut tersalah faham makna dia. Saya tak berniat lah.
Ini spontan saja. Sahib ni pemilik. Macam sahibul kitab, pemilik buku. Sahibul bait, pemilik rumah. Sahibul ilmi, pemilik ilmu. Jadi sahib ni kita sebut dia dalam bentuk yang lain. Kita kata zu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Zu malin, orang yang memiliki harta. Juga kita boleh sebut sahibul mal, pemilik harta. Cuma dalam bahasa Arab ni, bila jumpa yang ni, biasanya dia tak guna yang ni, dia guna yang ni. Jadi perkataan-perkataan ni banyak digunakan. Berikutnya hanun. Hanuki. Kalau dalam Asma'ul Khamsah, perkataan hanuki ni dia tak ada dibuangkan. Apa maksud hanun ni? Sebabnya hanun ni dia maksudnya tak cantik sikit. Sebab tu setengah ulama dia tak nak bahaskan perkataan hanun ni. Hanun ni perkataan yang tak elok. Saya rujuk kepada beberapa kitab Arab. Dia kata maksud ni maksud yang tak elok, dan dia lebih ataupun lebih digunakan untuk kemaluan perempuan. Cuma saya ajar juga sebab ni dalam ilmu. So kita patut tahulah. Dan dalam grup yang belajar dengan tim kami pun ramai doktor-doktor kan yang belajar. So bila melibatkan anggota badan ni, jadi perkataan ni pun penting. Ini kemaluan perempuan, hanuki. Sebab tu dekat sini kita guna abuka, akhuka ni kebanyakan untuk lelaki. Bukan untuk lelaki, katanya nak sebut abuki boleh, abuka pun boleh, tapi dekat sini hanuki, sebab senang ingat nanti. So ini berkaitan dengan perempuan. Jadi nota ni saya sertakan sekali, nanti boleh tulislah makna dekat sini kalau dah nak tulis dalam bahasa Melayu kan. So abuka, ayah kamu. Akhuka, saudara kamu. Hamuka, bapa mertua kamu. Fuka, mulut awak. Zu ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Zu, kita fokus perkataan zu. Yang ilmin ni boleh gantikan. Sekejap ni saya bagi contoh yang lain. Hanuki, kemaluan kamu untuk perempuan. Okey sahabat-sahabat, ni contoh yang lain. Macam tadi abuka kan, dia tak sebenarnya abuka. Perkataan kita yang kita fokus abu ni. So juga cuma Abu Bakar, kan. Macam nama saya Abu Hanifah. Sebenarnya ni melibatkan Asma'ul Sittah ataupun Asma'ul Khamsah ni. Abu kan. Akhuka, bulat. Okey, ini contohnya juga boleh sebut Akhu Muhammad, Akhu Khalid. Jadi perkataan ka ni boleh digantikan dengan perkataan yang lain. Hamuka, okey, kita gantikan ka ni dengan Hamu Mahmud. Hamu Saleh ni Pak Mentua Mahmud, Pak Mentua Saleh. Kan? Pak, maksudnya orang tu nama Saleh, jadi kita masukkan Pak Mentua dia. Pak Mentua Encik Saleh tu. Bukannya Pak Mentua yang Saleh, itu bab lain pula. Itu bab sifat pula kan. Fuka, mulut awak. Fu Zaidin, mulut Zaid. Fu Fatimah, mulut Fatimah. Jadi ada yang tanya pula, Ustaz, kenapa kebanyakan baris kat belakang ni, perkataan kedua ni dia berbaris bawah kan? Kejap lagi habis ni saya huraikan. Zu ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Zulhijjah, bulan Zulhijjah tu ada kaitan ni dengan tajuk hari ni. Sebab bulan tu ada ibadah haji kan. So Zulhijjah, hijjah ni refer kepada haji. Zulqarnain, kita duk baca surah Kahfi kan, especially pada hari Jumaat kita baca. Zulqarnain, orang yang mempunyai dua tanduk. Zulqarnain ni dia panjang perbahasan dia, saya tak nak panjangkan. Macam-macam zu boleh letak kat sini. Zu malin, orang yang mempunyai harta. Zu quwwah, orang yang mempunyai kekuatan banyak. Hanuki, kemaluan kamu. Okay. Hanu ukhtin, ni kemaluan. Ukhtin ni kakak, saudara perempuan. Hanu imra'atin, kemaluan perempuan. Jadi bila kita gabungkan perkataan kedua ni, kalau untuk sahabat-sahabat yang dah pernah belajar tentang i'rab, dia akan menjadi mudhafun ilaih. Perkataan kedua ni dia akan jadi mudhafun ilaih. So mudhafun ilaih ni dia akan berbaris kasrah ataupun kasratain. Untuk yang first time belajar, apa itu mudhafun ilaih, tak apa, jangan fikir lagi. Saya just selitkan juga poin-poin yang advance supaya
lebih difahami. Sebab kita yang belajar dengan kita ni background macam-macam kan. Ada yang baru nak mula, ada yang dah pernah belajar sebelum ni. So saya selitkan juga tajuk-tajuk yang pertengahan. Okay, sebenarnya perkataan abu ni dia tak terhad kepada abuka saja. Dia boleh jadi abaka, dia boleh disebut abika. Kan kita dengar hadis kan, an Abi Hurairah. Abi tu. Dia kata, yang ni aku dengar selama ni. Yang ni lah. Sebab tu penting kita belajar tajuk ni. Sebab tu penting juga saya awalkan untuk kepada sahabat-sahabat yang baru nak belajar pun saya kongsikan juga. Akhuka, dia selain pada akhuka, dia boleh disebut akhaka, boleh disebut akhika. Jadi ustaz, bila nak guna akhuka, bila nak guna akhaka, bila nak guna akhika, saya akan huraikan selepas ni. Hamuka, hamuka ni bapa mertua kan. Hamuka boleh juga disebut hamaka, boleh juga disebut hamika. Okey. Fuka, mulut kan. Fuka, faka, fika. Kan? Yang ke-5. Zu ilmin, za ilmin, zi ilmin. Jadi zu, jadi za, jadi zi. Yang ke-6, hanu, hanuki, hanaki, haniki. Jadi bila ustaz nak guna abuka, nak guna abaka, nak guna abika. Okey, tengok dulu saya buat mouse Okey. Ni saya cerita, saya bagi ringkasan sahaja. Dari ringkasan ni orang yang pernah belajar modul 13 dalam portal tu dia boleh faham, ataupun pernah belajar sebelum ni ke. Saya nak bagi ringkasannya. Jadi untuk peserta yang baru sertai, baru nak belajar, apa yang saya sebut ni memang advance, tak faham lagi pun tak apa. Tapi saya nak huraikan juga sebab ramai yang ikuti kita yang pernah ada asas. Kalau yang awal-awal ni, yang ada dhammah ni, ini semua ni dalam kumpulan marfu'. Okay, ni kumpulan marfu'. Yang ada fathah ni, dia dalam kategori mansub. Okay, mansub. Yang ada ya ni, dia kategori majrur. Okay, sebab tu saya kata yang saya sebut ni, kalau orang yang baru belajar, dia tak pernah dengar lagi marfu' tu apa, mansub tu apa, majrur tu apa, sabar sekejap. Okay, yang poin ni pula untuk yang dah lama belajar. Jadi kalau tempat yang marfu', sebagai contoh fa'il ke, mubtada ke, khabar ke, kita akan guna yang bentuk abuka ni. Tempat-tempat yang mansub, sebagai contoh macam maf'ulun bih, ataupun yang munada, kita akan guna yang ni. Sebab tu disebut ya Abu Bakar, kan, ya Abu Bakar, sebab munada tu. Tempat-tempat yang majrur akan guna bentuk yang ya ni, abi, akhi. Jadi saya bagi ringkasan lagu ni dulu, macam ni dulu, bila nak guna dia. Bila nak guna dia ni, first siapa yang belajar dah masuk portal modul 13 dan portal tu, insya-Allah dia akan faham apa yang saya sebut ni. Okay, yang belum lagi, apa, habiskan modul 1 dulu. Lepas tu nanti nak skip terus modul 12, 13 pun boleh. Okay, ni sedikit sebanyak perkongsian saya berkaitan dengan Asma'us Sittah. Okay, jadi saya mohon maaf lah atas kekurangan sepanjang saya sampaikan tajuk ni. Yang penting saya nak ceritakan kewujudan tajuk Asma'us Sittah dan makna-maknanya. Tentang penggunaan dengan detail, tak apa, dengan detail nanti kita akan belajar lagi, dan saya akan beri lagi bahan-bahan yang seterusnya.